Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bayangkan saat kita berjalan pulang ke rumah, di hadapan kita seorang ayah berjalan perlahan dan bertongkat tidak mampu melihat dunia. Di sisinya seorang anak kecil setia memimpin tangan ayahnya. Jika kita berada di tempat anak itu, mampukah kita menjadi sekuat dirinya? Hadirin sekalian, hari ini saya akan membawa anda semua menyelusuri sebuah kisah yang bukan sekadar cerita, tetapi sebuah perjalanan emosi yang mampu menyentuh hati melalui novel bertajuk Kasihnya Ayah. Amni Syahirah binti Zulkifli, nama diberi, berusia 12 tahun dan merupakan seorang gadis yang bercita-cita tinggi. Saya menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Sri Laksamana dengan kod sekolah MBB 0044. Membaca jambatan ilmu. Namun bagi saya, membaca bukan sekadar hobi, tetapi satu perjalanan untuk memahami erti kehidupan. Dan Kasihnya Ayah adalah satu perjalanan yang paling memberi kesan dalam hidup saya. Novel ini merupakan hasil karya Nurliza Muhammad Nasir, seorang penulis yang terkenal dengan karya berunsurkan kekeluargaan dan nilai murni. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2017. Novel ini mengandungi 232 muka surat dan dibahagikan kepada 30 bab yang syarat dengan emosi. Kulit hadapannya memaparkan seorang ayah berjalan menggunakan tongkat bersama anaknya. Dengan latar warna suram kemerah-merahan, seolah-olah memberi gambaran awal bahawa cerita ini bukan sekadar biasa, tetapi penuh dengan ujian dan pengorbanan. Hadirin sekalian, kisah ini berpusat kepada seorang kanak-kanak bernama Haikal berusia 12 tahun, juga dikenali sebagai anak sulung kepada Puan Zainab dan Pak Saad. Pak Saad seorang ayah yang cacat penglihatan, namun tetap kuat mencari rezeki menjual kuih dari rumah ke rumah dengan hanya berpandukan tongkat dan kecekalan hati. Dibantu oleh Puan Zainab demi memastikan anak-anaknya tidak pernah kelaparan. Inilah keluarga sederhana namun kaya dengan kasih sayang. Pada awalnya, Haikal hanya seorang kanak-kanak biasa. Ada kalanya nakal dan kurang memberi tumpuan dalam pembelajaran. Namun, jauh di sudut hatinya masih ada sinar kebaikan. Dia tetap menunaikan solat berjemaah dan membantu ibu bapanya walaupun tidak sempurna. Namun, satu peristiwa telah mengubah segala-galanya. Suatu hari, tiba-tiba Pak Saad rebah dan pingsan ketika menjual dadi di pekarangan masjid berhampiran. Saat itu, dunia Haikal seakan-akan terhenti. Dari seorang anak yang lalai dan neka, dia mula berubah menjadi lebih matang, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai setiap pengorbanan ibu dan ayahnya. Haikal belajar bersungguh-sungguh kerana dia tahu harapan ibu bapanya hanya terletak pada dirinya. Dugaannya tidak terhenti di situ. Dalam satu kejadian yang mencemaskan, Haikal telah diculik. Bayangkan perasaan seorang ayah yang tidak mampu melihat telah kehilangan anak yang paling disayangi. Bayangkan tangisan seorang ibu yang berharap anaknya kembali dengan selamat. Alhamdulillah, dalam tempoh kurang 24 jam, Haikal berjaya diselamatkan. Sejak dari itu, hubungan Haikal dan sahabatnya Rizwan menjadi semakin erat. Mereka belajar dan berusaha bersama-sama demi mencapai kejayaan. Hadirin sekalian, novel ini mengajar saya bahawa kasih sayang ibu bapa tidak pernah meminta balasan. Namun, seringkali kita sebagai anak terlupa untuk menghargainya. Novel ini juga membuktikan
mengingatkan bahawa perubahan itu sentiasa mungkin asalkan kita mempunyai kesedaran dan keinginan untuk berubah. Kekuatan sebenar bukan terletak pada kesempurnaan fizikal, tetapi pada kekuatan hati dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Selain itu, novel ini juga membantu saya memperkayakan kosakata. Antara perkataan baharu yang saya pelajari ialah mendengus, menjegil dan gebar, yang membantu saya meningkatkan kemahiran penulisan dalam pembelajaran. Saya amat sarankan novel Kasihnya Ayah ini kepada pendengar semua kerana ia bukan sekadar cerita tetapi satu cermin kehidupan. Walaupun terdapat sedikit kekurangan dari segi ilustrasi yang tidak berwarna, namun mesej yang disampaikan jauh lebih berwarna dalam hati pembaca. Izinkan saya bertanya satu soalan. Bilakah kali terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada ayah kita? Dan adakah kita benar-benar menghargai mereka selagi mereka masih ada? Fikir dan renung-renungkanlah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.